Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Nafaqat. Ini bab nafkah. Bab kelebihan nafkah kepada ahli keluarga. Dan firman Allah Ta'ala, mereka akan bertanya engkau tentang apakah yang akan mereka belanjakan. Qulil afwa. Katakan al-afwa. Hingga kepada firman Allah Ta'ala, fid dunya wal akhirah. Hasan berkata, al-afwa itu maknanya al-fadlah, yakni sesuatu yang lebih daripada keperluan seseorang itu. Diriwayatkan daripada Adi bin Thabit, katanya saya mendengar Abdullah bin Yazid al-Ansari meriwayatkan daripada Abi Mas'ud al-Ansari, saya berkata, yakni Syu'bah berkata kepada Adi bin Thabit, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kah? Dia menjawab, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, apabila seseorang muslim itu membelanjakan sesuatu perbelanjaan kepada ahli keluarganya dalam keadaan dia mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, ataupun dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, perbelanjaannya kepada keluarganya itu menjadi sedekah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berbelanjalah wahai anak Adam, nescaya aku akan belanjakan kepadamu. Keluarkanlah, maknanya harta kamu untuk jalan Allah, nescaya aku akan berikan kepada kamu dari sisiku. Diriwayat daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha menjaga kepentingan janda-janda, kepentingan janda dan orang miskin, sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, atau orang yang berdiri mengerjakan ibadat sepanjang malam, dan orang yang berpuasa pada waktu siang, yakni sentiasa berpuasa pada waktu siang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad, katanya Nabi SAW menziarahi saya, melawat saya ketika saya sakit di Mekah. Saya berkata, saya mempunyai harta, saya nak berpesan berhubung dengan semua sekali harta saya itu, yakni untuk jalan Allah. Nabi SAW kata, jangan. Saya berkata, separuh? Dia berkata, jangan. Saya berkata, 1/3? Dia berkata, 1/3. Dan 1/3 itu pun banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan pewaris-pewarismu dalam keadaan kaya, atau sebagai orang-orang kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana dan mengemis dengan orang ramai. Mengemis daripada mengemis, meminta sedekah daripada orang ramai. Biar apapun kamu belanjakan, perbelanjaan kamu itu menjadi sedekah untukmu, sehingga kan suapan yang engkau angkatkan ke mulut istrimu, jadi itu pun menjadi sedekah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat engkau, yakni memanjangkan umur engkau, di mana orang-orang akan mendapat faedah dengan engkau, dan segolongan manusia yang lain pula akan terancam oleh engkau. Ini bab kewajipan memberi perbelanjaan kepada ahli keluarga, kepada isteri dan anak pinak. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah itu ialah sedekah yang meninggalkan kekayaan selepas diberikan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Perempuan berkata, ini si istri berkata, sama ada engkau memberi makan kepada saya atau engkau ceraikan saya. Si hamba berkata, berilah makan kepada saya dan gunalah saya untuk sesuatu pekerjaan, untuk apa-apa pekerjaan. Si anak berkata, beri makanlah kepada saya
kepada siapa engkau akan biarkan saya? Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, adakah engkau dengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, tidak, ini daripada pundi-pundi Abi Hurairah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah itu ialah sedekah yang meninggalkan kekayaan di belakang. Mana selepas diberikan sedekah, masih lagi seseorang itu cukup, mempunyai harta yang cukup untuk perbelanjaannya. Wabda biman ta'ul, dan mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Lepas pada tu kitabun nafaqat, ini bab perbelanjaan pula. Maknanya selepas daripada bab perceraian ini, masalah belanja lah pula, pasal dia ada kaitan juga ni. Dia ada kaitan. Bila cerai, ada anak. Pada anak, lagu mana anak tu? Belanja dia. Sampai dia nak tanggung. Itu satu perkara. Yang kedua, bini sendiri pun macam mana dengan perbelanjaan dia selepas cerai? Jadi ayat hukum itulah. Tetapi di sini bukan hukum berkenaan dengan cerai saja, umum. Tetapi kerana ada munasabah itu, ada kesesuaian di situ, dan banyak perkaitannya hukum yang perlu diketahui berhubung dengan suami isteri itu. Jadi hak tu, sebab tu dia bubuh sini kitabun nafaqat. Padahal kitabun nafaqat dalam bab ni luah, bukan berkait dengan orang yang bercerai saja. Hak tidak bercerai pun masalah perbelanjaan lah. Masalah perbelanjaan. Kita nak belanja lagu mana, kalau kita nak buat kebajikan sekalipun, kebajikan tu lagu mana nak buat, boleh kau buat kebajikan tu sampai habis harta, kau lagu mana nak buat. Kalau nak belanja di mana yang paling baik, berkenaan dengan belanja lah. Kita ni tak kena belanja pun satu masalah juga, tak kena belanja. Jadi dengan sebab itu ada kitab ni, kitabun nafaqat, bagi perbelanjaan ni pandailah kita. Apabila kita baca hak ni, kita akan tahu macam mana kita nak belanja. Kita nak kewajipan pun kita pandai juga. Kita nak belanja hak biasa ni pun kita pandai juga. Mana patut diutamakan, kita kena tahu. Kalau tidak, ada pitih banyak pun habis saja, tak tahu mana, tak butir. Untuk akhirat pun tak butir, dunia pun tak butir. Jadi lagu itulah kalau tidak tahu kaedah belanja ni. Dengan sebab itu ada kitabun nafaqah. Ini bab kelebihan berbelanja kepada ahli. Ahli itu maksudnya isteri dan anak pinak. Jadi tidak, jadi dia mari situ dulu. Ahli itu bini dan anak pinak. Jadi hak sini ni umumlah. Bini, anak pinak tu hak sudah cerai ke ataupun hak tidak bercerai. Hak tidak bercerai serupa juga. Maknanya tetap ada kelebihan belanja tu. Jangan kita kata kebajikan ni bila kita beri kepada orang lain barulah kebajikan. Kalau kita beri kepada anak bini kita, tak ada kelebihan, tak ada kebajikan. Tidak. Bahkan hak tu dia panggil bab mula-mula tu situ. Hak tu dulu kena jaga. Keluarga, anak bini dulu, hak tu kena jaga. Sebab tu dia kata kelebihan berbelanja kepada anak bini. Dan firman Allah SWT, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka akan bertanya engkau tentang apakah yang mereka patut atau boleh belanjakan. Qulil afwa. Katakan, ya. Jadi nak belanja ni, nak kewajikan ni, nak habis fitih ni, nak habis fitih mana atau lagu mana, sebanyak mana, berkait belaka. Qulil afwa. Katakan al-afwa, iaitu yang lebih daripada keperluan. Nak belanja boleh, tetapi hak lebih daripada keperluan. Kalau siapa kita jadi susah, tak boleh lagu tu. Jadi hak lebih daripada keperluan tu, tengoklah masing-masing lah keperluan dia setengah mana. Anak dia berapa orang, lepas duduk buat apa, kena ambil kira belaka tu. Tak bolehlah kata sementara kata infak itu satu kebajikan, satu kebaikan, lepas tu ada kelebihan-kelebihan dia seperti dalam hadis banyak sebut akan datang pun kita akan jumpa, maka kita nak belanja habis, tak boleh lagu tu. Kena ambil kira dalam Quran. Nombor satu sekali Quran dulu, qulil afwa. Al-afwa itu kata Hasan, iaitu al-fadl, hak lebih. Hak lebih itu maksudnya lebih daripada keperluan. Kalau siapa makan hak keperluan itu tak boleh, tak boleh lagu tu.
Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Ini dalam riwayat ni Syu'bah kata, pasal Syu'bah an Adi bin Thabit. Aku kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ni? Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang muslim itu berbelanja satu perbelanjaan kepada ahlinya, yakni isteri dia, dalam keadaan dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi sedekah kepada dia. Jadi sedekah kepada dia. Jadi ini maknanya kelebihan belanja kepada isteri ataupun anak bini lah. Jadi sedekah, tidak kata sia-sia. Lepas pada tu riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi SAW berkata, Allah berfirman. Bila Allah berfirman, Allah kata, itu maknanya hadis qudsi lah tu. Ini hadis qudsi, orang panggil ni hadis qudsi. Berbelanjalah wahai anak Adam, guna pitih harta hak ada tu, nescaya aku akan belanjakan kepada engkau. Kalau kamu kedekut, aku pun tak sibui. Kalau murah, Allah SWT akan buka rezeki kepada seseorang. Jadi belanja di umum ni, belanja ke mana-mana. Tetapi kena ingatlah hak tadilah. Dan dalam hadis yang akan datang, wabda biman ta'un, kamu kena mulakan dengan orang yang kamu tanggung. Orang yang kamu tanggung. Jadi kita bermurah dengan anak bini itu pun menjadi punca kepada kemurahan Allah kepada kita juga. Jangan kita kata bui ke orang lain baru Allah SWT bermurah dengan kita. Tidak gitu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, orang yang menjaga, berusaha menjaga janda dan orang miskin, pahala dia ni. Jaga janda ni, kita kata lagu mana jaga janda ni? Menikah dengan dia lah. Itu satu cara. Ataupun tak ada menikah dengan apa dia, tapi beri belanja. Maknanya ikhlas hati tu. Kalau lagu tu dia tidak nak pada perempuan tu, tapi dia beri belanja. Beri kepada orang miskin. Biasanya orang beri kepada orang senang sebab dapat balasan pula. Tapi beri kepada orang miskin tak tahu lagi, boleh jadinya mati. Beri tak ada besar mati. Jadi sajalah kita kira-kiranya dari segi balasan dunia. Tidak begitu. Pahala dia besar, seperti orang berjihad fi sabilillah. Jadi nak pahala jihad ni dia ada keadaan juga. Tidak kata jihad ni buat tak tahu kalu, pakai tobek dengan pedang, tobek gitu, jadi gong pula lagu tu. Jihad ni pun dia ada syarat dia juga, ada kaedah dia, ada cara dia. Dalam keadaan tidak cukup syarat, macam mana kita nak dapat pahala jihad? Dengan cara tadi lah ni Nabi SAW tunjuk dah kepada kita. Sebab tu Islam ni dia buka peluang banyak cara. Orang ni tak ada pitih nak pergi Mekah misalnya, macam mana dia nak dapat pahala pergi Mekah? Dia bagi jalan gini. Dia bagi jalan. Supaya juga ni kita tidak boleh pergi berjihad kerana tidak cukup senjata ke, kerana tidak ada negara ke, kerana tidak ada pemimpin ke, imam ke, kita kata. Jadi tak boleh nak berjihad tak tu kalau. Nabi SAW dulu masa berjihad dah pun ada pemimpin dah, pergi perang dah pun tak cukup alat, dia tahu. Itu disebutkan dalam Quran sendiri. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa'yunhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam ayat tu kalau kita tengok, Nabi SAW kata aku tak ada kenderaan nak pergi perang ni, tak boleh pergi. Jerit pokok tu pasal apa nak pergi perang sangat, kita tak boleh pergi, tak cukup senjata tu. Tak boleh, tak cukup senjata. Pas tak ada pitih pula nak belanja tak ada pitih, menangis pokok tu. Jadi dalam keadaan tidak cukup syarat dia, macam mana? Ni ada semua ni, orang miskin ada semua, tak ada masa nak perang pun ada semua ni, janda ada semua. Jadi kalau kita nak dapat kebajikan jihad fi sabilillah, buat tu. Buat tu. Ataupun orang yang beribadat sepanjang malam, ataupun puasa pada waktu siang.
Mana biasa puasa pada waktu siang, payah tu, berat tu. Jadi kita fikir sendirilah. Jadi kalau kita, sebab tu kadang-kadang orang yang cerdik, bijak, dia nampak tidaklah mana, malam pun tidur kerong sedap tidur. Orang kata apalah mengaji semaya tajuk pun tak. Dia ada kira-kira dia tu, dia ada kira-kira dia, ada ganti dia tu. Sebab ubat lah juga, ubat tak ada ubat ni ganti dia boleh juga. Tak ada ni maka ni dalam setengah-setengah keadaan lebih baik tu. Orang hok naik ke bulan, naik ke mana tu, tidak boleh bawa 5 naik penuh. Tak boleh nak masak nasi, makan pay saja, hok tu ganti dia. Jadi ada ganti dia. Tapi orang-orang yang tidak faham, dia kata lagu mana? Tapi hak tu kalau tak ada fitih, lagu mana? Dia boleh dapat tu pahala tu dengan dia semaya pada waktu malam, buat ibadat pada waktu malam, dia dapat. Dia tidak boleh menjaga janda, tidak boleh menjaga orang miskin pasal dia tak ada duit, dia tak boleh bantu. Dia boleh buat hak tadi, qaimil lail, shaimin nahar, dia boleh buat. Jadi banyak pilihan kita, banyak pilihan. Kita buatlah apa yang kita berasa mudah, yang boleh kita buat. Jangan duduk nak cari benda hak tak boleh buat, hak boleh buat belana, hak tu pun tak gerak. Lepas pada tu diriwayatkan daripada Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hak ni cerita ni kita jumpa dah, baru ni jumpa dah. Jadi dia nak bui habis harta benda dia, nak buat kebajikan, nak belanja, infak fi sabilillah. Nabi tak bui, jangan, Nabi kata. Apa kalau separuh? Jangan, Nabi kata separuh. Kalau 1/3, 1/3. 1/3 tu pun banyak. Dia kata kalau nak bui pun sekat 1/3. Apa alasan dia? Kamu tinggalkan ahli warismu, yakni anak buah kamu, dalam keadaan kaya atau sebagai orang kaya, lebih baik daripada kamu tinggal mereka jadi papa kedana, duduk minta sedekah dengan orang, duduk pegang tangan orang ataupun hala tangan kat orang. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi di sini maknanya kita tinggal anak pinak kita dalam keadaan kaya raya, tak apa, senang, tak apa. Sebab apa? Buruk sekali ni minta sedekah. Bila buruk sekali minta sedekah, dalam hadis yang lain kan disebutkan, esok di pada mahsyar esok tak ada daging di muka ni, keraka, jadi korok muka tu. Pasal apa? Pasal minta sedekah. Mana minta sedekah ni tidak molek. Jadi apa cara untuk nak jadi senang ni? Kalau kita senang, biar anak kita senang juga. Nak belanja boleh, tapi sekadar tak adil lah. Jangan sampai anak ni jadi susah, anak buah kita jadi susah. Nabi SAW sudah beri panduan dah. Kita nak setara mana? Saat ni nak. Kalau Nabi SAW kata semua, beri tu. Dan sahabat besar tu, salah seorang sahabat 10 tu, lagu tu pun Nabi SAW tak beri. Dia nak ajar kepada kita dah tu. Sahabat tu pun dia larang. Sahabat yang sudah disebutkan ahli syurga. Jadi kita lebih-lebih lagi lah, lebih-lebih lagi lah, maknanya kena beringat dalam masalah ni. Kena beringat. Lepas pada tu takut kita kata, lepas tu cara kanak bini saja ni, takut tak boleh pahala, tak ada kebajikan. Ada. Dia kata kalau engkau biar apapun engkau belanjakan menjadi sedekah pada engkau, kata dia. Hatta, kita pengguna hatta juga, suapan yang kamu suap ke mulut binimu, mana kamu belanja untuk bini kamu tu, hak tu pun jadi sedekah juga. Jadi sedekah juga. Jadi janganlah duduk muskil. Buat apanya kalau kita duduk cara kanak bini semua, jadi tak boleh pahala lah. Kalau tu ada, boleh pahala juga, sedekah juga tu jadi. Lepas kita kata sedekah lagu mana? Sedangkan wajib ke atas kita ni menanggung anak bini ni, kau jadi sedekah ke mana? Dia jadi sedekah ni ada dua macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Hak ni termasuk dalam sedekah wajib. Hak ni termasuk dalam sedekah wajib. Hak wajib tu dia lebih utama lagi daripada hak sunat. Lebih utama daripada hak sunat. Dengan sebab tu bui kepada anak bini itu adalah lebih utama lagi. Sebab apa? Sebab hak tu wajib. Lepas tu dah wajib dah atas kita, boleh juga pahala sedekah. Dah Tuhan nak bui. Apa ni?
dan Allah SWT nak beri. Di sini juga menunjukkan bahawa keluarga itu yang paling utama. Kena jaga hak tu dulu. Hak tu dulu. Lepas pada tu dia berasa nak mati ni, sakit berat. Nabi SAW kata, mudah-mudahan Allah akan mengangkat engkau, yang ini akan memanjangkan umur engkau, di mana orang akan mendapat manfaat daripada engkau, dan satu golongan yang lain akan terancam, akan mendapat mudarat dengan engkau. Jadi hak Nabi SAW tu kata memang betul berlaku. Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah Fatih Faris, orang panggil. Dia adalah penakluk kerajaan Parsi. Dialah yang menjatuhkan kerajaan Parsi di zaman Sayyidina Umar. Pada tu dapat anak ramai pula. Baru ni kita sudah jumpa dah. Iqbal kata penyair, dia nak menggambarkan ni lah Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang-orang seumpamanya. Dia kata, kisna thanda kiya atish kada Iran ko, kisna thanda kiya atish kada Iran ko, kisne phir zinda kiya tazkira Yazdan ko. Itu kata dia. Maknanya, siapakah yang telah memadamkan api di rumah api Iran itu? Dulu orang sembah api Majusi, patuh mampu habis-habis. Di segala menara mampu habis. Siapa yang memadamkan, yang menyejukkan api itu? Kisna phir zinda kiya tazkira Yazdan ko. Siapakah yang mengembalikan ingatan manusia kepada Tuhan yang sebenar? Siapa? Jawabnya sahabat-sahabat ni, Sa'ad ni. Di antaranya yang peranan besarnya Sa'ad ini. Hak inilah yang dikatakan satu golongan manusia akan mendapat mudarat, akan terancam dengan engkau. Mana puak-puak ni? Sebab tu dia dendam sangat. Dia dendam sangat. Anak salah seorang anak Sa'ad ini, Umar nama dia, Umar bin Sa'ad. Bukan main diburuk dalam sejarah. Bukan main buruknya. Pasal kata dia ketua polis di zaman Yazid, dan dialah yang bunuh Sayyidina Husain. Tidak lagu tu ceritanya. Jadi sehingga orang-orang ahli sunnah pun terpengaruh. Ni kata salah seorang anak Sa'ad yang tak pakar, Umar nama dia, tak pakar. Dia dendam pula pasal nama Umar tu. Umar lah khalifah pada masa tu yang menjatuhkan kerajaan dia tu. Umar lah yang menjatuhkan kerajaan dia. Sa'ad ni panglima. Begitu. Jadi banyaklah benda-benda yang karut. Siapa dalam kitab-kitab rijal pun setengah-setengah tu, mana tak saya sebut nama dia. Ni sudah terpengaruh. Ini bab kewajipan memberi nafkah kepada ahli, yakni isteri, wal iyal, dan anak pinak. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, sebaik-baik sedekah ialah ma taraka ghinan, iaitu sedekah yang meninggalkan kekayaan. Sedekah yang membuatkan seseorang itu tak perlu kepada orang lain. Hak tu sebaik-baik sedekah. Jangan pula kita beri sedekah pakai kita pula kena pergi minta dengan orang. Itu ma taraka ghinan, iaitu sedekah yang meninggalkan ghinan. Yang sedekah yang meninggalkan harta yang mana seseorang itu tidak perlu kepada orang lain. Itu makna ghinan. Maknanya dapat memenuhi hajat dia lagi. Pada tu Nabi SAW kata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita bui pitih, kita bui kan, bila kita bui ke orang kan, dia ambil, biasanya dia tak ada. Jadi hak bui itu lebih baik daripada yang menerima. Tak kira lah hak ni galakkan di luar ni, nampak yang gitu. Kalau kita mengajar, hak mengajar tu lebih baik daripada hak ngaji. Kan semangat kata jadinya, aku nak jadi alim kata lah, baru boleh mengajar. Hak ni semangat, hak bui lebih baik daripada yang menerima. Aku nak jadi kaya kata, baru boleh aku bui. Kalau tidak, nak jadi sesat sama, nak jadi pelajar sama, tak saya jadi alim. Ni maknanya kaedah ni, hak ni ayat ni perkataan ni walaupun sedikit luah makna dia. Dalam apa sekalipun, yang memerintah lebih baik daripada yang diperintah. Maknanya yang membuat, yang mereka lebih baik daripada yang mengguna. Luah lah tu.
Pahak ni kita orang Islamnya. Tapi alhamdulillah lah, sekarang ni ke mana-mana pun banyak dah kesedarannya. Tetapi yang jadi Islam ni jatuh ni sampai teruk ni, inilah sebab diperintah, dijajah, sesok, belajar dengan orang, mengguna saja, tidak reti buat. Hak tu lah, hak ni dah lah. Wabda biman ta'un, mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Kalau nak belanja, situ dulu, hak tu dulu. Jangan dipikir nak bui ke hak lain. Hak tu dulu, hak engkau tanggung. Siapa dia engkau tanggung? Bini engkau, anak engkau, atau siapa-siapalah yang engkau tanggung. Si isteri berkata, ni kalau tidak buat molek masalah belanja ni, dia akan jadi ginilah. Si isteri berkata, sama ada engkau beri makan kepada aku ataupun mencerai aku. Apa faedah? Kau susah jadinya kita menikah dengan dia. Jadi gitu. Ni hak si isteri kata. Makan pun kita cari beri ke dia. Dia tak beri kita. Lagu ni baik cerai lah. Jadi gitu. Si hamba berkata, beri makanlah saya. Lepas tu biarlah saya buat kerja. Ni suruh buat kerja saja. Lapar nak kerja lah ke mana? Tak boleh buat kerja lah, lembek. Jadi beri makan. Lepas tu saya pun memang nak kerja juga. Tapi kalau tak cukup makan, nak kerja lah ke mana? Anak berkata, si anak pula berkata, beri makanlah ke saya. Kepada siapa akan engkau serahkan saya, engkau biarkan saya. Jadi kalau mu ayah tidak nak beri makan kepada aku, yang anak ni, siapa dia nak cara? Anak tu akan kata begitu. Lepas tu kesan dia tu dalam tu, jauh tu, lama-lama anak pun jadi benci ke ayah. Esok dia senang tu tak paling, moga ayah pun tak paling ke dia, tak cara ke dia. Jadi lagu tu, anak tu kata lagu tu, beri makanlah kat aku, kata dia. Kepada siapa engkau akan biarkan aku? Jadi kalau ayah tak cara, siapa dia nak cara? Jadi setengah-setengah orang maknanya anak pun tak boleh nak fikir. Usah kau nak fikir orang lain. Lemahnya. Jadi Islam ni tidak mengajar kita lemah, tetapi kuat. Bukan setakat diri kita saja, anak kita, orang lain. Begitu juga apa-apa pun luas munafaat dia. Apa nama ni? Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik orang tu iaitu yang berguna kepada orang. Kau banyak guna dia, faedah dia, kau baik, kau istimewa dia. Orang pun tanya, wahai Abu Hurairah, kamu dengar kau ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata tak. Hak ni daripada poket Abu Hurairah, kata dia. Daripada pundi-pundi Abu Hurairah. Lagu mana? Hak mana? Hak tidak tu. Hak ni lah berkali. Apa ni si isteri berkata, sama ada memberi makan kat aku ataupun mencerai aku. Dan hamba kata, dan anak kata hak tu. Maknanya hak tu mudraj minar rawi. Ini kata-kata Abu Hurairah hak ni. Apa ni? Taqulul mar'ah, sekat tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, wabda biman ta'ud. Hak selebih lagi tu Abu Hurairah kata. Begitu. Itu sependapat. Sependapat lagi kata tidak. Dia bukan maksud kata hak ni hak dia. Dah, hak ni pun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tidak ada idraj di sini. Mana kita kata gini. Abu Hurairah ni dia nakal. Terkenal di antara sahabat ni, dia ni nakal. Jadi kita bahasa orang nakal ni kita kena faham. Sebab tu kita kena tahu latar belakang dia tu. Tanya. Ada. Dia kata dak. Hak ni poket aku sendiri ni. Mana takkanlah hak aku, aku nak ambil mana? Katalah anak beri kepada satu orang, suruh beri kepada orang yang ketiga tu. Orang yang anak suruh saat ni dia pun sesak juga. Lepas tu bila dia beri kawan tu, mu kau beri ni. Dia pun kata, ada hak ni hak aku sendiri. Orang tu kah dia kata orang tu suruh beri? Dia pun kata, ya kau orang tu suruh beri ni. Dak aku sendiri ni kata. Tak payah lagi kau aku ni sesak. Takkanlah aku yang beri. Aku ni anak murid siapa dia? Anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya tu maknanya. Jadi hak aku beri ni maknanya mu tanya lagi. Dak kata dia ni hak aku diri kata dia. Padahalnya hak Nabi juga, maksudnya gitu. Inilah yang disebutkan di dalam hasyiah ni, dalam hasyiah kita ni, nombor 4. Cuba kita tengok. Qauluhu
la. Qauluhu la hadha min kis Abi Hurairah bikasril kaf al-wi'a, maknanya bekah. Wa hadha inkarun 'ala sa'ilin anhu, yani laisa hadha illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bantahan dia terhadap orang yang bertanya tu. Tak patut kamu tanya. Hak ni aku buat ini tak ada lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Fa fihi nafyun yuridu bil itsbat wa itsbatun yuridu bihi an-nafi. Jalan ni ada nafi tetapi dimaksudkan dengannya itsbat. Itsbat tetapi dimaksudkan dengannya nafi. Yang ni mengikut kaedah ta'kis. Hak ni dalal lagi. Kalau kita pakai makna ni lebih dalal lagi. Lebih dalal lagi ni. Sebab kita katalah bini kita jangok untuk kita, pada kata jangok comel kau, dia kata. Kita kata tak comel. Maksud kita nak kata comel. Pasal terbalik gitu. Selalu kita guna lagu tu. Kita kata budak kita tu comel lah. Budak huduh ni kita kata dah. Padahal bukan huduh, maksud kita nak kata budak comel. Pasal kecek terbalik. Hak ni pun dia kata dak, hak ni pitih aku diri padanya. Padahal orang tahu dah takkanlah pitih dia. Dia tu siapa? Hak tu lebih dalam lagi. Jadi penggunaan bahasa ta'kis, orang panggil ta'kis. Dia nak ayatnya dak ni, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana-mana pun ada dua kemungkinan lah. Ada dua kemungkinan tadi. Boleh jadi idraj, boleh jadi tidak. Tapi bagi anak merasakan tidak. Hak ni hak seperti ni lah, mengikut kaedah saat ni ta'kis tu. Hak tu lebih sedap lagi. Apalagi kalau kita tengok kepada Abu Hurairah tu, dia jenis nakal. Dah tanya sangat. Dak hak ni poket aku ni katanya. Hak ni daripada poket aku. Lepas pada tu riwayat daripada Abi Hurairah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang meninggalkan kekayaan. Mana selepas diberikan. Sedekah yang makana an zahri ghina. Sedekah yang mana seseorang itu beri masih lagi dia kaya selepas dia beri itu. Wabda biman ta'ud, dan mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Jadi makana an zahri ghinan, mana masih senai lagi walaupun beri itu. Tak selah mana yang kata beri itu jadi sesok pula, jadi apa kedana. Tak selah lagu tu. Pada tu ada sahabat-sahabat tu hak beri tu beri habis. Ada juga lagu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa tu. Hak tu dia tahu dah keadaan orang tu. Sebab tu dia benarkan begitu. Adapun hak ni Pak Nabi tak tahu kah saat tak ikhlas kah? Itu juga, tapi dia nak ayat ni hukum untuk umum, dengan maksud umum. Dengan maksud untuk umum. Daripada situlah ulama-ulama faham dalam hadis ni untuk umum. Nak bui, nak wasiat, nak gapo pun sekat 1/3. Semua ni bukan khusus untuk saat saja. Pasal hak ni untuk umum. Nabi SAW kecek ni dia tujukan kepada umum. Walaupun dia tahu saat boleh lagi bui lebih daripada tu, tetapi dia nak ayat kepada orang lain. Bahawa sebanyak tu lah hak semoleknya. Lepas tu wabda biman ta'ud, seperti tadi jugalah, mulakan dengan orang yang engkau tanggung. Dia hak tu dulu. Lepas pada tu baru orang lain. Bab habsir rajul quta sanatin ala ahlihi wa kaifa nafaqatul iyal. Ini bab seseorang menyimpan makanan untuk ahli dia untuk setahun. Pula untuk setahun. Hak ni kita tak saya baca lah, sambung semula lah insya-Allah. Kita sambung semula hak ni. Setengah-setengah orang kata tak boleh mikir untuk esok. Baca kitab tasawuf, dia kata tak boleh taruh untuk esok pun tak boleh. Kalau tidak tawakal pada Allah SWT. Jauh larinya daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri simpan untuk setahun untuk bini dia makan. Ni nanti kita akan baca akan datang. Wallahu a'lam.